Assalamualaikum. Nama saya Suzana binti Zamri dari cawangan OUM Seremban. Untuk subjek #3603 Kesusasteraan Kanak-kanak Cerita Rakyat Malaysia, saya diminta untuk membuat demonstrasi mengajar kanak-kanak mengenai cerita klasik rakyat Malaysia. Saya memilih tajuk cerita Mat Jenin. Saya memilih cerita Mat Jenin kerana menerusi cerita Mat Jenin ini, kanak-kanak boleh melihat bagaimana sifat ataupun sikap suka berangan-angan itu boleh memakan diri sendiri. Dan sebagai guru, saya akan terangkan kepada anak-anak yang mereka perlu berusaha dengan lebih gigih sekiranya menginginkan sesuatu. Usaha yang gigih pasti mencapai kejayaan. Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar hari ni? Hari ni cikgu ada bawa gambar. Cikgu nak anak-anak sebut apa yang anak-anak lihat pada gambar yang cikgu akan tunjukkan sebentar nanti. Apakah yang anak-anak boleh lihat melalui gambar ini? Ya, ia adalah suasana kampung. Ada sebatang pokok kelapa, seorang pemuda dan buah kelapa. Betul? Okey, sebenarnya pada hari ini Cikgu Suzana ingin bercerita pada anak-anak tentang kisah Mat Jenin. Pemuda ini bernama Mat Jenin dan tugasnya di dalam kampung adalah memanjat pokok kelapa. Anak-anak sudah bersedia? Pada zaman dahulu, di sebuah kampung terdapat seorang pemuda bernama Mat Jenin. Mat Jenin sangat dikenali seluruh penduduk kampung kerana sikapnya yang suka berangan-angan. Mat Jenin merupakan seorang pemuda yang pemalas tetapi berangan-angan untuk menjadi kaya raya. Mat Jenin menghabiskan hari-harinya dengan berangan-angan dan hanya membuang masa sahaja. Pada pendapat anak-anak, adakah dengan berangan-angan kita boleh menjadi kaya raya? Pada suatu hari, ketua kampung bernama Pak Mat ingin memetik buah kelapa. Namun, pokok kelapa di belakang rumahnya terlalu tinggi. Pak Mat tidak mampu memetik pokok kelapa tersebut. Pak Mat terfikir untuk meminta pertolongan Mat Jenin. Tiba-tiba, sedang Pak Mat berfikir, Mat Jenin lalu di hadapan rumah Pak Mat. Pak Mat pun memanggil Mat Jenin. Panjang umur kamu, Mat Jenin. Pak Mat baru mahu ke rumah kamu, kata Pak Mat dengan gembiranya sambil menepuk-nepuk bahu Mat Jenin. Mat Jenin terpinga-pinga dan menggaru-garu kepalanya. Kenapa Pak Mat? Ada apa? Kata Mat Jenin kepada Pak Mat. Begini Mat Jenin, kata Pak Mat. Pak Mat mahu minta pertolongan kamu untuk memanjat pokok kelapa di belakang rumah Pak Mat. Sekiranya kamu setuju, Pak Mat akan memberi daging kambing sebagai balasannya. Adakah kamu mahu membantu Pak Mat memanjat pokok kelapa di belakang rumah? Kata Pak Mat kepada Mat Jenin. Mat Jenin membetul-betulkan tanjak yang dipakainya. Dia sudah lama tidak merasa makan daging kambing. Sambil tersenyum,
dia berkata, "Baiklah Pak Mat, saya akan petik sekarang juga," kata Mak Jenin sambil meminta diri untuk memanjat pokok kelapa di belakang rumah Pak Mat. Sebelum Mak Jenin berlalu pergi, Pak Mat sempat berpesan kepada Mak Jenin, "Di atas pokok kelapa nanti jangan kamu berangan-angan pula Mak Jenin. Bahaya," kata Pak Mat kepada Mak Jenin. Mak Jenin mula berangan-angan. Mak Jenin berangan-angan memetik kelapa dan menjual kelapa. Setelah itu, dia membeli kambing. Setelah ia membeli kambing, akhir sekali dia akan membeli lembu. Dan menjadi saudagar menjual daging. Mak Jenin mula dikenali oleh saudagar yang lain dan dihormati. Berderet-deret anak gadis yang cuba menawarkan diri untuk menjadi isteri Mak Jenin. Duit dan emas permata penuh di rumahnya. Mak Jenin tidak lagi berjalan kaki. Sebaliknya, menaiki kuda ke mana sahaja. Mak Jenin tersenyum lebar dengan kekayaannya. Kemudian, dia melamar anak gadis Pak Mat untuk dijadikan isteri dan hidup kaya raya dan bahagia selamanya. Dalam pada dia berangan-angan, dia menjerit, "Aku kaya!" dari atas pokok itu keriangan. Tanpa sedar, kedua tangannya diangkat tinggi, meraihkan kekayaan yang hanyalah angan-angan sebentar tadi. Mak Jenin begitu gembira hingga terlupa yang sebenarnya Mak Jenin masih memetik kelapa dan berada di atas pokok kelapa yang begitu tinggi kedudukannya. Oleh kerana dia sudah melepaskan pautan pada pokok kelapa, tubuhnya hilang imbangan, lalu jatuh melayang ke bawah. Anak-anak rasa apa yang berlaku kepada Mak Jenin? Sekiranya Mak Jenin jatuh dari pokok kelapa, akhirnya Mak Jenin mati kerana angan-angannya. Apa yang boleh cikgu simpulkan daripada pengajaran cerita ini? Janganlah kita kuat berangan-angan. Kerana jika kita inginkan sesuatu, hendaklah kita berusaha dengan lebih gigih dan lebih kuat lagi. Kerana usaha yang gigih lah yang akan dapat membawa kepada kejayaan. Sedangkan angan-angan kosong tidak memberi apa-apa hasil. Dan akibat sikap angan-angan tersebut, akhirnya memakan diri Mak Jenin. Anak-anak lihat akhirnya bagaimana keadaan Mak Jenin. Dia mati kerana jatuh daripada pokok kelapa. Sedangkan sepatutnya Mak Jenin melakukan tugasnya dengan memetik kelapa. Tetapi dia hanya berangan-angan kosong sahaja sehingga menyebabkan dia terlupa yang dia berada di atas pokok kelapa lalu jatuh dan akhirnya menyebabkan kematian kepada Mak Jenin. Cikgu harap anak-anak dapat memahami cerita cikgu daripada apa yang telah cikgu ceritakan, bahawa jika inginkan sesuatu, kita perlu berusaha. Jadikan angan-angan kita sebagai penguat semangat untuk kita berusaha dengan lebih. Jangan jadikan angan-angan kita seperti angan-angan Mak Jenin yang hanya berangan-angan kosong dan memakan diri sendiri. Cikgu harap anak-anak seronok dan gembira mendengar cerita cikgu pada hari ini. Dan kita akan berjumpa di hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum.